Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4, bab 10, dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya, institusi kewangan dan juga insurans. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk institusi keuangan. Institusi keuangan ni lebih merujuk kepada bank. Ingat tak, institusi keuangan ni lebih merujuk kepada apa? Merujuk kepada bank. Penubuhan bank memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Penubuhan bank ni merujuk kepada apa? Sistem kewangan yang moden. Kalau sebelum ni, orang tanah Melayu simpan duit di mana? Di bawah bantal, di dalam almari, di dalam rumah. Tetapi melalui penubuhan bank, bank telah mewujudkan sistem simpanan kewangan yang moden yang berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Dana dari luar negara dapat disalurkan terus ke tanah Melayu dengan lebih mudah dan juga cepat. Urusan untuk transfer duit daripada luar negara ke tanah Melayu dapat dijalankan dengan sangat cepat melalui kewujudan bank. Bank juga sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan juga pengimport. Contohnya, Mercantile Bank atau The Chartered Bank atau Hong Kong and Shanghai Bank dan juga Algemeen Bank, Netherlands. Pada awal abad ke-20, pemuda tempatan mengambil inisiatif menubuhkan bank sendiri. Bila bank sendiri diwujudkan? Pada awal abad ke-20. Contohnya, Kuang Yik Bank ataupun Bank of Malaya ataupun Ban Hin Lee Bank. Kebanyakan bank diwujudkan oleh orang Cina. Orang Melayu juga menubuhkan banknya yang pertama di Kuala Lumpur. Contohnya, Malay National Banking Corporation. Perkembangan ekonomi dan aktiviti perdagangan antarabangsa dapat ditingkatkan melalui kewujudan banyak bank. Jadi aktiviti perdagangan antarabangsa dapat ditingkatkan. Jadi bank ni pada mulanya ditubuhkan oleh penjajah. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi, serta untuk memudahkan duit disalurkan daripada luar negara ke tanah Melayu. Sebab tu bank pada awalnya dimiliki oleh syarikat pelaburan asing seperti Mercantile Bank, The Chartered Bank ataupun Algemeen Bank, Netherlands. Kemudiannya, pemodal tempatan ataupun orang tempatan yang mula-mula mewujudkan institusi bank adalah daripada kaum Cina, iaitu Kuang Yik Bank dan juga Ban Hin Lee Bank. Selepas orang Cina, barulah orang Melayu mula mewujudkan bank, iaitu bank pertama bagi orang Melayu di Kuala Lumpur bernama Malay National Banking Corporation. Bila ada banyak bank diwujudkan, jadi akan memudahkan aktiviti perdagangan antarabangsa. Bila ada aktiviti perdagangan antarabangsa, akan meningkatkan ekonomi negara secara berterusan. Ingat tak, ada 3 peranan bank. Kalau yang mula-mula dulu diwujudkan adalah berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Yang kedua, memudahkan duit disalurkan daripada luar negara. Dan yang ketiga, memudahkan pembayaran dibuat kepada ejen pengeksport dan juga pengimport. Duit mudah masuk dan duit juga mudah dikeluarkan melalui bank. Okey, seterusnya kita lihat kepada insurans pula. Perkhidmatan insurans yang wujud di tanah Melayu seperti insurans maritim, insurans kebakaran, insurans harta,
insurans perniagaan dan juga kemalangan, dan last sekali insurans nyawa. Insurans ni terdapat banyak di tanah Melayu sehingga ke hari ini. Paling penting adalah insurans kebakaran, nyawa dan juga insurans perniagaan dan juga kemalangan. Permintaan cikgu, ingat 3 insurans pada cukup. Insurans kebakaran, insurans nyawa, kemudiannya insurans harta. Sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama dalam sektor perdagangan. Jadi timbul keperluan perkhidmatan insurans maritim untuk melindungi dagangan dan kapal dagang. Jadi insurans mula-mula yang diwujudkan di tanah Melayu, insurans apa? Insurans maritim. Tujuannya untuk melindungi kapal dagang, sebab di tanah Melayu pada zaman dahulu aktiviti perdagangan dijalankan menggunakan kapal. Jadi sektor perdagangan banyak berkembang pesat menggunakan jalan laut. Sebab tu memerlukan insurans maritim sebagai kemudahan perlindungan kepada kapal-kapal dagang yang datang ke tanah Melayu. Jadi insurans pertama yang ada di tanah Melayu, insurans apa? Insurans maritim. Kemudiannya insurans kebakaran juga penting diwujudkan kerana kebakaran sering berlaku sehingga mendatangkan masalah kepada aktiviti perdagangan. Ya, selepas insurans maritim, yang kedua adalah insurans kebakaran. Sebab apa insurans kebakaran ni penting? Kerana kebakaran sering berlaku dalam aktiviti perdagangan sehingga menjadi masalah utama dalam aktiviti perdagangan. Contohnya pada tahun 1892 berlaku kebakaran di Ipoh yang memusnahkan 100 buah kedai. Jadi bila kedai terbakar akan menimbulkan masalah kepada aktiviti perniagaan dan juga perdagangan. Jadi insurans pertama apa diwujudkan di tanah Melayu? Iaitu insurans maritim. Sebab apa insurans maritim diwujudkan? Sebab banyak kapal-kapal dagang digunakan untuk berdagang di tanah Melayu. Yang kedua insurans apa? Insurans kebakaran. Sebab kebakaran sering berlaku dalam aktiviti perdagangan sehingga menimbulkan masalah. Okey. Pada peringkat awal, syarikat insurans yang ada di tanah Melayu merupakan cawangan ataupun wakil syarikat insurans asing. Jadi mula-mula syarikat insurans yang ada di tanah Melayu merupakan syarikat insurans daripada negara asing. Contohnya Boston and Company. Yang ini adalah syarikat daripada negara asing. Kemudiannya pada akhir abad ke-19 barulah ditubuhkan beberapa syarikat insurans tempatan. Contohnya Strait Insurance Limited ataupun Kian Guan Insurance Limited. Di tanah Melayu banyak menggunakan syarikat limited. Sebab itu ada Strait Insurance Limited ataupun Kian Guan Insurance Limited. Kemudiannya Undang-Undang Perkhidmatan Insurans dikemaskini oleh Kerajaan British pada tahun 1917 dan insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran. Jadi sebelum ni insurans kebakaran dan insurans nyawa dia terletak dalam satu insurans. Sebab tu dia dipanggil insurans nyawa dan kebakaran. Tetapi pada tahun 1917 insurans nyawa diasingkan daripada insurans kebakaran. Bermaksud akan ada 2 insurans berasingan. Insurans nyawa satu, insurans kebakaran satu. Sebab tu dia ada 2 perkhidmatan insurans bermula pada tahun 1917. Selain ada insurans nyawa, dia juga ada insurans kebakaran. Jadi pada tahun 1948, enactment diganti dengan Ordinans Syarikat Insurans Kebakaran ataupun Ordinans Syarikat Insurans Nyawa. Sebab tu ada 2 ordinans. Ordinans Syarikat Insurans Kebakaran dan juga Ordinans Syarikat Insurans Nyawa. Ada 2 syarikat insurans di situ. Okey, jadi di sini insurans mula-mula diperkenalkan sebab nak memastikan aktiviti perdagangan di laut berjalan lancar. Sebab tu insurans pertama adalah insurans maritim. Lepas insurans maritim, yang kedua adalah insurans kebakaran. Kenapa insurans kebakaran diperkenalkan? Sebab kebakaran sering berlaku sehingga menimbulkan masalah kepada aktiviti perdagangan. Kemudiannya, insurans nyawa dan juga insurans kebakaran diasingkan. Lalu diwujudkan Ordinans Syarikat Insurans Kebakaran dan juga Ordinans Syarikat Insurans Nyawa.
Syarikat insurans pada awalnya diwujudkan oleh syarikat dari negara asing seperti Boston and Company. Pada akhir abad ke-19 barulah diwujudkan syarikat insurans tempatan. Contohnya State Insurance Limited dan juga Ken Guan Insurance Limited. Kebanyakan syarikat insurans dari Tanah Melayu menggunakan perkataan limited bukannya company. Okey, kita lihat kepada analisis. Analisis kekerapan bab 10 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Tengok yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Kita lihat yang SPM sebenar dahulu yang warna oranye. 2010 tak ada soalan, 2011 naik 2 soalan. Soalan struktur nombor 4 dengan esei nombor 6. 2012 tak ada soalan, 2013 ada soalan esei nombor 7, 2014 ada soalan esei nombor 8. 15 esei nombor 8, 16 tak ada soalan, 17 esei nombor 7, 18 tak ada, 19 tak ada soalan, 2020 berkemungkinan sangat besar akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 10 tingkatan 4 ini. Tengok 14 ulangan. Tengok SPM ulangan pula, start dengan 14 ulangan. 14 ulangan tak ada soalan, 15 ulangan struktur nombor 2, 16 ulangan tak ada, 17 ulangan esei nombor 8, 18 ulangan esei nombor 7, 19 ulangan esei nombor 7, 2020 yang baru-baru ni tak ada soalan dikeluarkan daripada bab 10 tingkatan 4. Jadi yang ambil SPM pada Februari 2021 ni, tengok yang warna oranye tu, SPM sebenar. Cikgu ulang dia punya trend lah. 2010 tak naik, tak naik, naik, tak naik, 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 tak naik, naik, tak naik, tak naik. 2020 iaitu Februari 2021 nanti berkemungkinan sangat besar akan naik soalan daripada bab 10 tingkatan 4 ini. Cikgu menjangkakan akan naik satu soalan struktur. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk pula. Tajuk yang kita belajar tadi adalah institusi kewangan dan juga insurans. Setakat hari ini dah 10 tahun daripada 2011 sampai 2020 ulangan, tak pernah langsung ditanya lagi tajuk institusi kewangan dan juga insurans. Jadi tolong hafal semua perkara yang ada dalam institusi kewangan dan juga insurans. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sangat besar akan naik dalam soalan struktur pada Februari 2021 nanti. Okey, kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 688. 668, 20 markah. 668, 20 markah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Kita bincang jawapannya. Soalan A ditanya, terangkan perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Apa kehendak soalan? Perkembangan institusi kewangan. Institusi kewangan ni merujuk kepada bank. Jadi untuk jawab soalan esei seperti biasa, ambil balik pembuka soalan. Perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20 ialah penubuhan bank oleh British telah memperkenalkan sistem kewangan moden di Tanah Melayu. Hal ini kerana ianya berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, dengan adanya bank, dana dari luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Lepas kedua, ketiga, bank juga dijadikan sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan juga pengimport. Contohnya, Mercantile Bank, The Chartered Bank, Hong Kong dan Shanghai Bank dan juga Algemeen Bank, Netherlands. Di sini 6 markah. Macam mana boleh dapat markah? Tengok isi yang pertama tadi, penubuhan bank oleh British telah memperkenalkan sistem kewangan moden di Tanah Melayu. Situ 1 markah. Markah yang kedua, berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Situ 2 markah. Isi yang kedua, dana dari luar negara dapat disalurkan ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Dana dari luar negara dapat disalurkan ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. 1 markah. Dah 3 markah. Markah yang keempat, bank menjadi ejen pembayar kepada pengeksport dan juga pengimport. Itu markah yang keempat. Dan satu lagi markah yang kelima, contoh bank. 5 markah. Di sini cikgu nak bagi tahu ada satu lagi markah yang tertinggal dekat isi yang pertama. Isi yang pertama sebenarnya 3 markah. Cikgu ulang balik nah. Markah yang pertama dekat penubuhan bank. Markah yang kedua, sistem kewangan moden di Tanah Melayu. Markah yang ketiga, berorientasikan keuntungan dengan kadar faedah yang tinggi. Isi yang pertama 3 markah. Isi yang kedua 1 markah saja, dana dapat disalurkan. Isi yang ketiga ada 2 markah,
ejen pembayar dengan contoh bank. Jadi semua 6 markah penuh boleh dapat. Kalau nak tambah isi yang keempat, apa isi yang keempat? Keempat, bank tempatan diwujudkan pada akhir abad ke-19. Pada abad ke-19. Contoh, Kuang Yi Li Bank. Kemudiannya, isi yang kelima, orang Melayu mewujudkan bank di tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Okey, kita masuk kepada soalan B. Soalan B ditanya, jelaskan sejarah perkembangan institusi insurans di tanah Melayu. Apa kehendak soalan? Sejarah perkembangan institusi insurans. 6 markah. Okey, untuk menjawab soalan isi seperti biasa wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Sejarah perkembangan institusi insurans di tanah Melayu ialah sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama dalam sektor perdagangan. Hari ini telah timbul keperluan perkhidmatan insurans maritim untuk melindungi dagangan dan kapal dagang. Ya. Insurans yang pertama adalah insurans maritim. Apa tujuannya? Untuk melindungi kapal dagang kerana kapal dagang merupakan pengangkutan utama dalam sektor perdagangan. Kedua, insurans kebakaran penting diperkenakan kerana kebakaran sering berlaku sehingga mendatangkan masalah kepada aktiviti perdagangan. Contohnya pada tahun 1892 berlaku kebakaran di Ipoh yang memusnahkan 100 buah kedai. Itu insurans kebakaran. Yang ketiga, pada peringkat awal syarikat insurans yang ada di tanah Melayu merupakan cawangan atau wakil syarikat insurans asing. Contohnya, Boston and Company. Kemudian yang keempat, pada akhir abad ke-19 barulah ditubuhkan beberapa syarikat insurans tempatan. Contohnya, Straight Insurance Limited dan Ken Guan Insurance Limited. Okey, kita lihat pembahagian markahnya. Isi yang pertama, sistem pengangkutan laut merupakan sistem pengangkutan utama dalam sektor perdagangan, situ satu markah. Huraiannya, timbul perkhidmatan insurans maritim. Perkhidmatan insurans maritim, satu markah. Untuk melindungi dagangan dan kapal dagang, satu lagi markah. Isi yang pertama, 3 markah. Isi yang kedua, insurans kebakaran, satu markah. Diperkenakan kerana kebakaran sering berlaku sehingga mendatangkan masalah kepada aktiviti perdagangan. Kerana kebakaran sering berlaku sehingga mendatangkan masalah kepada aktiviti perdagangan, satu lagi markah. Dah 2 markah isi yang kedua. Dan contoh, satu lagi markah. Jadi isi yang pertama 3 markah, tambah isi yang kedua 3 markah, dah 6 markah. Manakala isi yang ketiga, syarikat insurans yang ada di tanah Melayu merupakan cawangan syarikat insurans asing. Situ satu markah, contoh satu markah, dah 2 markah. Nah, tambah 2, dah 8 markah. Dan isi yang keempat, pada akhir abad ke-19 baru ditubuhkan syarikat insurans tempatan. Syarikat insurans tempatan, satu markah, dan contoh satu markah. 8 tambah 2, 10 markah. Jadi layak dah dapat 6 markah penuh? Ya, sangat-sangat layak. Okey, last sekali soalan C. Apakah kesan pengenalan institusi kewangan ke atas negara kita? Okey, apa kehendak soalan? Kesan pengenalan institusi kewangan. Okey. Untuk jawab soalan isi seperti biasa wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Kesan pengenalan institusi kewangan ke atas negara kita ialah menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada orang ramai. Contohnya perkhidmatan menyimpan ataupun keluar wang. Hal ini dapat menggalakkan orang Melayu untuk menabung. Kesannya memberikan masa depan yang baik untuk keluarga. Ya. Untuk soalan kebat yang cikgu ajar wajib dapat perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Ada contoh, last sekali ada kesan. Kesan ataupun inferen. Jadi, isi yang pertama ialah menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada orang ramai. Contohnya, perkhidmatan menyimpan duit. Huraiannya, hal ini dapat menggalakkan orang Melayu untuk menabung. Dan kesannya memberi masa depan yang baik untuk keluarga. 4 markah. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, memberi kemudahan pinjaman. Contohnya pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman perumahan. Huraiannya, hal ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Kesannya dapat memberikan keselesaan kepada kehidupan rakyat. Isi yang kedua, memberi kemudahan pinjaman, 1 markah. Contoh 1 markah. Huraian meningkatkan taraf hidup rakyat, 1 markah. Dan kesan memberikan keselesaan, 1 markah. Jadi isi yang kedua 4 markah. 4 markah tambah 4 markah isi yang pertama menjadikannya 8 markah penuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.